Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi hikmatika wa ansur 'alaina min qada'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu pada hari ini. Dan kita akan meneruskan hadis yang ketiga, saya rasa. Hadis yang ketiga, saya nak ambilkan hadis dulu. Jadi sebelum itu sama-samalah kita baca iktikaf. Kita baca iktikaf sepanjang kita duduk tu ada pahala iktikaf. Nawaitu iktikaf di hadzal masjid lillahi ta'ala. Ini sama-sama kita baca. Qala muhaddisin bi syarah muskil al-asar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadza ilma min kulli khalafin qadu lahu yang funa anhu yahrifal ghaliyina wantihala mubtiliyyi wa ta'wila jahiliyah. Ilmu, maksudnya ilmu ataupun agama ini akan dibawa oleh orang-orang terpercaya daripada setiap generasi. Sabda Rasulullah ni, mereka akan meluruskan penyimpangan orang-orang yang melampaui batas, takwil orang-orang jahil, dan pemalsuan orang-orang batin. Ilmu ini hanya layak disandang oleh orang yang memiliki karakter ataupun sifat seperti itu. Boleh lihat dalam syarah Muskil al-Asar. Jadi pada hari ini kita nak bincang tentang hadis sebagai sumber hukum. Sebagai sumber hukum. Jadi terdapat 4 sumber hukum dalam Islam ini, iaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Ijma', yang keempat ataupun yang terakhir adalah Qiyas. Hadis ialah sumber rujukan kedua selepas Al-Quran. Al-Quran dan hadis saling diperlukan oleh umat Islam. Setiap setiap perkara dalam Al-Quran dan Al-Hadis atau satu daripadanya, kalau kita lari daripadanya, dia akan jadi sesat. Kalau tak selaras antara dua ni, akan sesat. Hadis dijadikan panduan oleh para ulama untuk memahami dengan lebih jelas maksud isi kandungan Al-Quran. Itu peranan hadis. Hadis menjadi rujukan utama, antaranya termasuk yang Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini hadis-hadis rujukan utama lah. Sunan Abi Dawud, Jami' At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi, dan Musnad Ahmad. Itu yang sahih. Ada 9 kitab hadis ini yang sahih. Ada banyak lagi
Tak, ada banyak lagi kitab-kitab yang lain. Cuma yang ni sebut apa sebut. Tak, nanti kita hurai. Ni dah. Apa? Sahih Bukhari disebut. Tak. Diterima. Tak. Oleh itu penting bagi umat Islam untuk memahami maksud hadis. Tak. Hadis ni dari segi bahasa, kata-kata ataupun perkara baharu. Dia ada dua maksud. Tak. Kata-kata ataupun perkara baharu. Tak. Sama dengan Rasulullah tak berlaku salah faham berapa ribu tahun berlaku salah faham tak? Kalau kita baca dibaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi tak? Nabi ummi tak? Setengah tersilap fahaman ummi itu sebagai buta huruf. Tak. Sedangkan Rasulullah bukan gitu. Bukan maksud pada buta huruf tu. Dari segi bahasa dia ada dua maksud. Tak. Yang pertama, memang tidak boleh membaca dan menulis. Tak. Yang kedua, ummi ni induk ataupun pusat keilmuan. Dia gitu. Tak. Jadi Rasulullah ini Rasul yang induk. Tak, Rasul yang induk. Segala ilmu ini di bawah induk. Tak, di situ salah faham lama lah. Sebab tak baca perkara seperti dari segi bahasa, dari segi istilah. Tak. Jadi kita baca hadis ni dari segi bahasa adalah kata-kata ataupun perkara baharu. Tak. Yang kedua dari segi istilah. Tak. Istilah itu suatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW sama ada berbentuk percakapan, perbuatan, pengakuan ataupun persetujuan atau sifat. Dia ada 4 perkara. Percakapan, yang pertama percakapan, yang kedua perbuatan, yang ketiga pengakuan ataupun persetujuan, yang keempat adalah sifat. Nah, jadi dari segi keutamaan dalam hadis ni, kalau Rasulullah keluarkan dari segi speech, percakapan, tak, itu lebih utama daripada perbuatan. Tak. Kalau hadis itu dari segi perbuatan, tak, ada perbuatan, ada satu percakapan. Tak. Jadi macam tak selaras. Tak. Perlu ambil percakapan itu. Dia gitu. Tak. Utamakan martabat percakapan. Begitu juga dengan perbuatan ataupun pengakuan ataupun persetujuan. Dalam pengakuan ataupun persetujuan ini, kalau sekiranya tak ada yang dari segi perbuatan, maka boleh pengakuan ini adalah jadi utama. Tak. Jadi yang satu lagi sifat. Tak. Kalau percanggahan pendapat, yang ini keluarkan hadis berbentuk sifat. Tak. Satu lagi mengeluarkan hadis percakapan, aulawiyah, dia gunakan percakapan. Hadis percakapan aulawiyah. Kalau ada dua hadis yang macam tak selalu, dia gitu. Jadi yang pertama percakapan, tengok pada percakapan Rasulullah cakap macam mana. Tak. Ataupun tak ada dalam percakapan itu ada yang perbuatan ambil alih tempat dia. Tak ada dalam perbuatan, maka pengakuan akan ambil alih sebagai kedudukan yang utama dalam hadis, dan akhir sekali sifat. Hadis juga turut dikenali sebagai sunnah ataupun khabar. Dan kebanyakannya khabar ini datang daripada sahabat. Khabar ini kebanyakan datang daripada sahabat, apa yang dia fahami tentang pergaulan dia dengan Rasulullah, maka dia pun keluarkan. Biasanya berbentuk sifat.
Itu panggil obat. Hadis mempunyai dua komponen yang penting, iaitu yang pertama sanad, yang kedua matan. Apa itu sanad? Apa itu matan? Sanad itu siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Itu adalah sanad. Matan itu hadis itu sendiri, sabda itu sendiri. Itu. Contoh dia, kalau sanad, qala Imamul Al-Bukhari haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Yahya bin Sa'id haddatsana Sufyan qala hadisi Mansur an Mujahid an Tuwis ani Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad. Bukan hadis lagi. Itu apa panggil sanad? Tak. Ambil daripada siapa? Ambil daripada siapa? Dia ambil daripada Imam Bukhari. Daripada Imam Bukhari dia dengar daripada Ali, daripada Abdullah, daripada Yahya, daripada Sa'id, daripada Sufyan As-Sauri ni. Biasa Sufyan ni. Haddatsana Mansur. Daripada Mansur, daripada Mujahid, daripada Tawis, daripada Ibnu Abbas. Itu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad bersambung. Maksudnya ambil hadis ni daripada siapa? Saya pun daripada Ustaz Zainal. Tak. Daripada apa tu? Tak. Daripada yang tak adil. Yang tak adil ni siapa? Tak. Adalah ibu tak adil. Tak. Ibu pun ambil daripada apa tu? Tak. Dia pun ambil. Padahal dalam persekitaran yang sama. Tak. Zaman yang sama. Tak. Dia jadi 3-4 lapis. Tak. Tapi yang paling penting sampai kepada sahabat dan sampai kepada Rasulullah. Itu sahaja. Dan buat masa sekarang, apabila sampai kepada tahap Al-Bukhari, maka ditutup dah jalan-jalan yang lain. Tak perlu cari dah. Selepas Imam Bukhari itu tak payah cari dah. Sebab perjalanan jauh yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Nanti kita cerita sikit akhir daripada kuliah ni. Siapa itu Imam Al-Bukhari? Sampai dia boleh buat Sahih Al-Bukhari. Dan macam mana hebat dia. Barulah la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatu. Izastunfiratu fanfiru. Itu baru jadi matan. Itu orang panggil matan. Itu matan. Benda, perkara yang diucapkan oleh Rasulullah. Tidak ada lagi hijrah selepas Futhu Makkah. Tak. Tetapi cabang jihad itu masih terbuka luas. Tak. Contohlah. Dan hadis ini muttafaq alaih. Masuk muttafaq alaihi ini duet antara Abu Hurairah dengan Muslim, Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Gandingan dua tu dipanggil muttafaq alaih. Kalau hadis ni muttafaq alaihi, martabat dia paling tinggi. Martabat dia paling tinggi lah. Kalau lain tu rawah Abu Daud apa dah. Tapi bila ada muttafaq alaihi ni, dua ni memang teratas. Okey, maksud dari segi sanad, dari segi bahasa adalah sandaran. Dari segi istilah, rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis. Rangkaian. Kadang-kadang rangkaian dia tu ada satu laju. Jadilah hadis tu dipanggil hadis ahad.
Seorang setiap generasi tu seorang. Seperti yang kita baca matan hadis innamal a'malu binniyat. Seorang. Itu jadi ahad. Sampai pada Umar Al-Khattab. Dan yang kedua, matan. Masuk matan ini dari segi bahasa sesuatu yang jelas dan zahir. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Teks hadis, teks itu. Itu orang panggil matan. Okey. Jadi contohlah ni Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ni dia pergi ke Iraq. Pada masa itu dia pergi ke Iraq. Pada waktu itu beribu-ribu orang dia sampai ke Iraq tu, beribu-ribu orang hadiri kuliah di Iraq. Jadi apabila dia pergi ngajar, cara dia ngajar, aku akan sampaikan kamu hadis aku yang kau tak pernah dengar. Yang kau tak pernah dengar. Hadis ini datang daripada Mansur pun kau tak pernah dengar dia kata. Ni antara hadis yang tadi lah. Ada Mansur sini. Hadasani Mansurun. Antara yang Mansur punya. Ramai yang tak tahu daripada Mansur. Jadi kebanyakan dia tahu daripada Abu Hurairah. Hadis itu datang daripada Abu Hurairah, datang daripada Ibnu Abbas, datang daripada Sa'id Al-Khudri, dan tak banyak hadis datang daripada Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Utsman bin Affan. Sayyidina Ali itu banyak sikit, sebabnya dia banyak dibawa oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah jaga hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Itu. Jadi apakah peranan satu-satu hadis itu di dalam dalam hukum? Kedudukan hadis dalam bab hukum. Yang pertama, dia hadis ni menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran seperti kewajipan berpuasa. Dia menguatkan hukum dah ada dalam Al-Quran. Dia menguatkan lagi hukum, seperti contoh Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Sesiapa antara kamu menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Ada dalam Al-Quran. Maka berpuasa lagi. Sebab tu kita berpuasa. Lepas tu ada pula dalam hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftaru li ru'yatihi. Muttafaq alaihi. Faham tak? Muttafaq alaihi. Maksudnya daripada Abu Hurairah, Imam daripada Imam Abdul Bukhari dan Muslim. Maksudnya Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan Ramadan, dan berbukalah kamu, yakni berhari rayalah kamu kerana melihat anak bulan Syawal. Kalau zaman dulu ada satu tim ni, apabila Rasulullah cakap nampak, dia akan lari dengan kuda, cakap pada kampung masing-masing. Ada setengah tu sampai ke Mekah. Walaupun pada waktu itu Mekah bukan di bawah Islam lagi. Dia gitu. Yang kedua, peranan hadis sebagai sumber hukum ini memperincikan isi kandungan Al-Quran seperti cara melaksanakan solat. Dalam Al-Quran tak sebut cara. Hanya dalam banyak-banyak yang ada dalam Al-Quran dicakap aqimus solat.
maka dirikanlah solat. Tak. Maka Rasulullah yang menjelaskan melalui hadis, dijelaskan macam mana keadaan solat tersebut. Haddatsana Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sallu kama raaitumuni usalli, rawah al-Bukhari. Maksud dia, Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah bersabda, solatlah kamu sebagai mana kamu melihat aku solat. Jadi Rasulullah itu tunjuk perbuatan. Jadi Ibnu Abbas ataupun Malik tunjuk kaedah dia. Macam ni. Maka jadilah solat. Setengah orang ni ada pula yang bertanya, bertanya Nabi-Nabi dulu solat macam mana? Sama je. Kitab Taurat, Injil, Al-Quran ini hukum dia, bentuk dia sama je. Kalau penzina tu, kalau dah kahwin, rejam semua. Dalam Taurat pun rejam, dalam Injil pun rejam, dalam Al-Quran pun rejam. Kalau dalam kitab yang lain jelas. Kitab Taurat jelas tak boleh makan babi. Jelas. Dan bila turun Injil, mereka menyelewengkan Injil, boleh makan. Jadi sebab tu orang Kristian makan. Orang Yahudi tak makan. Dia menyelewengkan Taurat melalui Injil, dia ubah suai, boleh makan babi. Dan datang pula Al-Quran, dia menjelaskan baliklah perkara-perkara itu haram. Haram makan, haram dimakan, sentuh tak apa. Sentuh tak apa. Anjing pun sentuh tak apa. Anjing babi sentuh tak apa. Tak bolehnya, haramnya makan. Kalau termakan ataupun terpaksa makan, tak payah nak nak samuk, nak telan air lumpur, tak ada. Dia gitu. Begitu. Hukum ini untuk diikuti bukan untuk logik Jadi gitu. Jadi yang jelas haram kalau disentuh ajnabi. Anak dara yang duduk dekat pasar malam tu, kita nak main cuik-cuik, itu haram. Sentuh pun haram, apatah lagi makan. Itu betul. Ajnabi. Kalau anjing dengan babi tu boleh dicium-cium, nak cium boleh tu. Ajnabi, anak dara orang yang tengah-tengah dekat pasar tu tak boleh. Tak boleh. Nak cium juga, masuk meminang. Lepas tu hantar rombongan, kahwin seorang, dua, tiga, empat, ala ba'dilu fawahidah. Kahwin dulu test test tahun boleh. Buat ni apa tu? Test tahun. Cakap kita test tahun. Kalau huru hara tak jadi. Ubah balik. Buat ni. Buatlah. Buat ni. Test dulu setahun. Ni. Okey. Seterusnya, hadis ini menerangkan yang ketiga, menjelaskan hukum yang tiada dalam Al-Quran seperti pengharaman emas dan sutera kepada lelaki. Tak ada hukum tu dalam Al-Quran, tapi disebut oleh hadis. Jadi pentingnya hadis itu An-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'i wa nahana an sab'i, nahana an khatamin zahabi wa lubsil harir ilal ayat. Ini panjang lagi hadis. Contoh dia ni diberi contoh daripada Bara'ah bin Azib
radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami 7 perkara. Baginda melarang kami daripada memakai cincin emas dan sutera. Dalam Al-Quran tak ada. Dalam Al-Quran tak ada menjelaskan perkara ini, tetapi dijelaskan dalam hadis. Maka hukum ini jadi. Jadi cuma berlaku pengecualian. Pengecualian sutera bagi Uthman bin Affan. Pada satu ketika dilarang semua pakai sutera, tiba-tiba Uthman bin Affan pakai lah. Jadi Rasulullah melarang. Nah, ya Uthman, kenapa kamu memakai sutera? Nah, jadi Uthman tunjuk kulit dia. Kulit dia ni sensitif. Nah, kalau dia pakai pakai yang biasa kecuali sutera yang dia. Jadi Rasulullah kecuali Uthman. Kecuali Uthman. Maksudnya kecuali Uthman. Kecuali orang yang jadi Uthman. Boleh kita faham gitulah. Nah, kecuali orang yang jenis Uthman. Nah, maka pada barang pun jadi besar. Tahu? Bekok. Nah, bekok. Ada. Yang tu je boleh. Nah, kalau dia tak boleh. Nah. Dan ada satu sahabat ni, dia pakai bangle daripada tembaga. Nah, bangle daripada tembaga. Masa tu berperang. Nah, dia berperang. Jadi masa dia berperang, dia dipakai bangle. Jadi nampak kat tangan. Nah, jadi Rasulullah tegur situ. Nah, kenapa kau pakai bangle? Nah, jadi dia cakap aku pakai benda ni sebabnya orang zaman-zaman dulu memang untuk pelacaran darah. Nah, untuk kesihatan. Nah, Rasulullah cakap kau buka lebih baik daripada kamu makan. Maksudnya, dan ada kan 2-3 tahun yang dulu-dulu lah orang pakai gelang magnetik lah. Benda tu ada dalam hadis ya. Haram. Tak boleh. Dan begitu juga beberapa perkara lah. Contohlah, dah ada disebut oleh Rasulullah lah. Pernah satu ketika golongan Sufah. Golongan Sufah ni dia duduk jauh sikit dengan kota Madinah lah. Jadi dia selalu berjalan. Apabila orang azan, dia sampai lambat sikit lah. Macam Umar jauh sikit, Umar lah jalan lah. Dalam perjalanan tu melalui tempat unta, tempat kambing, tempat ayam lah. Jadi mereka pun ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kita orang ni kalau boleh kita orang nak pindah nak duduk perumahan sini dekat sikit dengan surau dah. Jadi Rasulullah cakap tak payah. Apa masalah kamu? Masalahnya bila kita nak datang ni pakaian kita dah bersih. Bila dalam perjalanan ada tahi unta, tahi kambing, najis dah. Jadi kotorlah kain kami dah, bernajislah kain kami dah. Jadi Rasulullah cakap sesungguhnya hujung kain itu dibersihkan oleh debu-debu di jalan. Maksudnya tak payah was-was. Dibersihkan oleh debu-debu di jalan. Tak ada masalah. Jadi timbullah kaedah fiqh al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu menghapuskan perkara syak ataupun perkara yang menjadi was-was. Ada banyak juga cerita-cerita lah yang orang luar nak berpindah masuk Madinah semata-mata perkara kecil lah. Rasulullah cakap tak payah lah. Ada yang datang ni, dia nak rimpuk dengan Rasulullah dah pasal imam dia. Imam dia ni rakaat pertama qul huwallah. Rakaat kedua qul huwallah. Solat maghrib, solat isyak
qul huwallah. Tak. Rakaat kedua qul huwallah. Tak. Masuk subuh qul huwallah. Rakaat kedua asyik-asyik qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah. Jemaah kita jumpa Rasulullah. Tak puas hati aku imam ni lah. Bacalah ayat jauh sikit dah, dalam sikit dah. Asyik-asyik qul huwallah, asyik-asyik qul huwallah. Pergilah mereka 2-3 orang ni. Jalan kaki jauh ni. Penat dah jumpa Rasulullah, penat. Kalau tak ada penat lagi nak marah. Tak penat dah. Jadi Rasulullah cakap ni, kalau orang ni nak buat keputusan, kalau dia penat, tak payah ambil keputusan tersebut. Kalau dia marah, tak boleh ambil keputusan tersebut. Dia dah apa ke, tak boleh ambil keputusan tersebut. Jadi sampai tu dia ngadu dah pada Rasulullah. Apa Rasulullah cakap? Rasulullah cakap, kau balik, kau pergi salam dengan imam kau ni. Apa dia Rasulullah? Salam macam mana dengar? Kau cakap dengan imam kau ni, Allah tu yang akan bawa dia masuk surga besok. Allah ni akan pimpin dia. Kalau dia tak boleh berjalan, Allah akan pikul. Dah balik. Penat saja-saja lah. Penat saja-saja nak komplain lah. Okey, pengelasan hadis. Aspek hadis yang penting ialah, yang pertama, percakapan, sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Contoh an Abi Hurairah anin Nabi SAW qala. Qala maksudnya qala. Rasulullah cakap, wal haya'u syu'batun minal iman. Maksud dia malu itu satu cabang daripada iman. Ini pun kita ada salah tafsiran juga lah. As-sabiru minal iman. Sabar itu separuh daripada iman. Dia bukan separuh. Bukan ni, bukan separuh. Dia satu bahagian sahaja. Kalau separuh, ambil malu satu, ambil sabar satu, penuh dah iman. Tak, iman ni dia ada 70 cabang. Antaranya hubbul watan. Mencintai tanah air, patriotisme, mencintai tanah air, minal iman juga. Buatlah, kibarlah bendera, itu pun dalam bab iman juga. Dia ada 70. Bukannya satu separuh. Separuh tu salah, tafsir yang salah. Sebahagian betul. Itu yang kita kena belajar tu. Rawah Al-Bukhari. Yang kedua, martabat pengelasan hadis yang kedua utama adalah perbuatan. Dari segi perbuatan, sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang tadi sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah. Yang kedua, sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Contohnya, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastanji bil ma'i. Rasulullah beristinja dengan air. Jadi perbuatan. Perbuatan Rasulullah beristinja, dia gunakan air. Dia tak gunakan tisu. Dia tak gunakan tisu, dia gunakan air. Dan yang cerita-cerita tisu, batu ada juga. Tapi aulawiyah dia menggunakan air. Yang seterusnya, yang ketiga, kelas yang ketiga hadis adalah bentuk pengakuan ataupun persetujuan. Diam, as-sukut. Diam Nabi SAW terhadap sesuatu perbuatan ataupun percakapan sahabat tanpa melarangnya. Kalau dia diam tu kira ya. Dalam kaedah fiqh as-sukut alamatur redha.
Kalau dia berdiam diri, alamat dia redha. Tak, dia setuju. Tak, setuju. Kalau anak dara ni, kalau dia diam, setuju lah tu. Tak, kalau dia berbunyi, tak setuju lah. Dia gitu lah. Dan kalau kita tanya bapak pun, kalau bapak dia diam je tak setuju lah. Tak, setuju lah. Dia jangan main dalam bab kahwin ni dah. Dalam bab kahwin. Contoh, main gurau lah. Main gurau dekat kedai kopi lah. Kau kahwinlah dengan anak aku. Tak. Lepas tu pak kau ni pun sebut je, kabul tu. Aku terima. Kahwin. Sah. 2-3 benda yang tidak boleh dipermainkan. Tak. Pertama, kahwin. Tak. Yang kedua, tolak. Tak boleh main-main. Tak. Ada satu cerita nak cakap pun, cerita raja di satu negeri di Malaysia. Tak payah sebut nama negeri ni lah. Dan berlakulah dia cerai bini dia, talak 3. Talak 3 terus lah. Apabila cerai talak 3 ni, dalam khutbah Jumaat pun digugurkan nama isteri dia. Marah punya bahasa Arab. Masuk 4 kali Jumaat yang kelima tu ada balik nama pemaisuri dia dah. Apa jadi lah? Rujuk balik macam mana rujuk talak 3 ni? Cina buta ke apa ni? Gitu. Terpaksa lah mufti dia tu selak kitab ini, buka kitab ini. Maka jumpalah pendapat daripada mazhab Syiah. Mazhab Syiah, kitab mazhab Syiah itu lafaz 3 kira 1. Lafaz 3 kira 1. Dia lafaz 3 itu dikira 1 sebab satu masa. Kalau dia lafaz 3 kali, itu jadi 3. Ada dalam kitab tu. Dan saya pun tanya juga Mufti Terengganu pun saya tanya lah cerita ni lah. Jadi Mufti Terengganu pun sebutlah. Saya pun faham dah. Maksudnya dalam bab perkahwinan, kita boleh terima benda gitu. Walaupun datang daripada Syiah. Datang daripada Syiah. Sebabnya perkahwinan ini kita punya datang daripada Nabi Ibrahim. Cerita perkahwinan ni datang daripada Nabi Ibrahim lagi dah. Sebab tu kalau Cina lepas tu masuk Islam, kita ni nak cakap pandai tak pandai, bodoh juga lah. Suruh nikah balik, tak payah. Faham gitu? Tak. Dia sudah ada akad dia dah. Masa dia kahwin dulu dah. Dan anak dia tu bukan anak luar nikah lah. Walaupun tidak ikut syariat Islam lah. Dia gitu dah. Boleh? Jadi bab kahwin ni boleh dah. Yang seterusnya, pengakuan atau persetujuan diam Nabi terhadap sesuatu perbuatan atau percakapan sahabat tanpa melarangnya. An Aisyah radhiyallahu anhu qalat, kuntu al'abu bi banati inda Nabi wa kana li sawahibu yal'amna ma'i. Bakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala yatafama'anna man minhu fayusarribuhunna ilayya falyal'abna ma'i. Maksud ya, rawah Al-Bukhari juga, Aisyah berkata, aku bermain anak patung bersama-sama dengan rakanku. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah,
Rakanku bersembunyi. Rasulullah mengeluarkan mereka sehingga mereka dapat bermain denganku semula. Maksudnya Rasulullah tengok tak larang. Tak larang dia duk main anak patung. Tak main-main patung tak. Sebab tu dia keluar hukum. Tak keluar hukum. Kalau kita ada teddy bear tak. Teddy bear ni. Tapi teddy bear itu dipermain-mainkan. Bukannya kita buat koleksi. Tak. Kalau buat koleksi tak boleh. Tak. Sebab dalam hadis ni Aisyah bermain. Permainan. Patung itu, anak-anak patung itu satu permainan. Tak. Kalau anak kita pergi dekat pasar tu, meniarak dah, merangkak dah, nak tromen dah. Bapak ni tak pernah datang surau dah. Tak boleh dah. Sebenarnya boleh patut atromen tu. Dah, beli dah. Dah, tak salah dah. Ada dalam hadis. Dah, ada dalam hadis. Syarat main lah. Jangan buat koleksi. Dah, penuh rumah tu dengan patung dah. Koleksi Ultraman, apa lagi, Robocop, macam-macam. Itu tak boleh. Tapi kalau dimainkan, itu boleh. Ini cerita, ada satu cerita anak saudara saya . Dia beli teddy bear, bukan belilah, power dia lah bagi ni. Power dia ni duit pun tak ada rasanya. Dia beli yang second punya. Teddy bear besar. Jadi dia letak sayanglah, power bagi. Dan apabila dia letak tu, satu hari tu dia keluar dengan adik dia, ni perempuan tak. Dia keluar, balik tu lepas isyak. Baru sampai rumah, lepas tu terus berlari. Keluar lepas tu lari. Apa dah jadi dah? Tanya dia cakap, teddy bear tu, dia tengok teddy bear belakang tu, rupa adik dia. Adik dia duduk sebelah. Duduk sebelah. Bila dia toleh pada teddy bear dia, rupa adik dia yang duduk sebelah. Ada dua orang jadi. Itu yang lari tu. Jadi dia beli teddy, tanya power dia, beli yang second ni. Yang datang daripada barang bandar. Jadi kadang-kadang ada juga benda tu kita tak tahu sejarah dia. Itu yang tak bagus ni. Tapi kalau trome yang dah patah dah kaki, tak ada masalah yang tu lah. Okey, itu dari segi pengakuan. Rasulullah diam diri. Termasuk ada hadis Huzaifah Al-Yaman. Rasulullah pun berdiam diri. Dia duduk main BBQ dubuk. Dia duduk BBQ dubuk. Dubuk ni macam anjing lah rupa dia. Kalau National Geographic kalau dubuk ni, dia serang singa tu, lari singa. Dia main kawan pakai gangster dia dia makan. Tapi boleh dimakan sebabnya Rasulullah berdiam diri. Termasuk dog. Dog ni rupanya lebih kurang biawak. Biawak pasir kalau kita tengok Tapi setengah cakap yang orang cari dulu yang juta-juta tu, tokek itu turunan dog. Dia satu spesies dengan dog. Maka boleh makan. Jadi tak tergamak dalam bab makan ni dia gini apabila kita tengok benda tu kita tak boleh makan, haram. Ataupun menyerupai benda yang tu. Contohnya orang buat roti. Orang buat roti, lingkaran dia tu macam tahi. Tak boleh makan. Apabila kita tengok tu, macam tahi, tak boleh. Orang lain boleh makan.
bila kita cakap gitu tak boleh makan. Dia bab dia gitu. Tak. Kalau ingat tak dulu dekat Kelantan dia buat apa? Roti canai ular. Tak. Dia istiharkan ular, sebenarnya tak boleh makan tau. Tak. Kalau dia istiharkan ular, tak, dia pun buat bentuk macam ular pula. Tak boleh. Tak. Tukarlah belut ke. Tak. Dia gitu. Tak. Bila dia dirupakan perkara tersebut, maka haram. Kalau benda tu haram. Tak. Dia buat apa, roti bentuk babi, haram. Tak, haram dia makan. Tak. Kecuali kalau macam dia tu bukannya haram protein. Haram protein lizatihi. Tak. Dia lizatihi ni dia dua tu lah. Tak. Anjing dengan babi. Tak. Itu haram lizatihi. Bila haram lizatihi ni, kalau kita cetak rupa dia tak boleh makan. Tak. Kalau cetak rupa beruang masih boleh makan lagi. Ada, sebab dia haram li ghairihi. Dia ada dua bab. Haram li zatihi, haram li ghairihi. Kalau babi dengan anjing, tapi setengah ulama cakap kalau najis tu betul-betul lengkar, roti tu lengkar, tu tak boleh. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Dia gitu. Kadar nama dia mana? Kadar nama. Macam tahi itik, tapi rupa tak nampak pun tahi itik dah. Rasa pun lain. Itu lain cerita. Tak, nama je. Nama je tak. Dia dari segi rupa dia tak. Tetapi kalau kita letakkan ni tahi itik. Tahi itik maksudnya bukan kuih. Tak, tahi betul. Tak. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Termasuk kita tuang air kok dalam gelas yang berkaki tu, tak? Dan kita umpamakan dia macam arak, tak? Haramlah kita minum. Tak? Tapi anak kita boleh. Haram pada kita waktu itu. Tak? Kalau sebab kita sudah umpamakan dia. Dia gitu. Umpamakan dia. Jadi adalah beberapa bab tak, seperti zihar tak, mengumpamakan isteri dengan apa, dengan mak kita, jadi haram. Bab-bab itu tak. Ada satu cerita ni, dia ni apa, dia memandikan mayat tak, dia memandikan mayat. Apabila siap dia mandi mayat, jadi dia ni mulut celupa sikit lah. Dia mulut celupa, dia pun cakap, perempuan ni, perempuan zina dia cakap ni. Dia mandikan perempuan. Sedangkan perempuan itu perempuan yang bukan zina. Saja dia mulut becuk. Jadi sambil dia basuh, melekat. Melekat tangan dia pada body perempuan tu. Akhir sekali kecoh tak boleh nak buka. Kecuali dipotong daging mayat, selamat dah dia. Ataupun dipotong tangan dia. Maka selamatlah mayat. Selamat dia ke selamat mayat? Itu pun berbeza pendapat tak. Tok guru mari apa kejadah ni, apa jadi ni. Jadi akhir sekali kebetulan pada waktu itu Imam Malik datang ke tempat tersebut. Jadi kenapa kita tak cari Imam Malik? Imam Malik ada di sini. Maka carilah. Jadi Imam Malik datanglah. Jadi apabila melihat kepada gitu, maka Imam Malik pun bukalah Al-Quran, tengok bab apa, menuduh perempuan baik tak. Menuduh perempuan baik zina tak. Maka rotan 80 kali tak, hukum tak. Jadi Imam Malik cakap, kitab cakap, Al-Quran cakap, rotanlah perempuan tak. Jadi dia rotan 80 boleh cabut tak. Maksudnya jangan main-main tak.
dalam kita menuduh-nuduh. Kita masuk sikit lagi. Sifat. Contoh sifat ini, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu haya'an minal azra'i fi khidriha, rawahu Al-Bukhari. Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahawa Rasulullah lebih pemalu daripada anak-anak gadis sunti di biliknya. Ni tentang sifat. Tentang sifat Rasulullah ni seorang pemalu punya. Pernah satu ketika Rasulullah duduk baring. Nampak paha. Cerita nampak paha. Dia baring rumah dia, tak pakai baju, nampak paha. Tinggal kain je lah. Jadi diberi salam. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq masuk. Abu Bakar pun lapor lagi ni gini keluar. Lepas tu Assalamualaikum. Siapa? Umar Al-Khattab. Masuk. Lapor lah. Gini. Lepas tu masuk, keluar. Bagi salam pula Saidina Ali masuk. Masuk Lapu balik. Lepas tu siapa pula? Osman bin Affan. Rasulullah bangun pakai baju betul kan, duduk elok-elok. Jadi Anas bin Malik ni pelik. Pelik. Jadi Osman bin Affan lapu dia keluar. Jadi Anas bin Malik pun tanya Rasulullah, kenapa bila ni masuk buat tak tahu, ni masuk buat tak tahu ya. Tapi tiba-tiba Osman masuk, betul ke pakaian tak? Jadi Rasulullah cakap, Osman ni pemalu orangnya tak? Sebab dia ni orang pemalu, aku pun jadi malu. Jadi gitu. Sebab tu Rasulullah betulkan balik pakaian dia, pakai smart. Jadi adalah 2-3 hukum cerita dia keluar daripada cerita ni, daripada hadis yang bersifat gini . Yang pertama, katalah kita ni pergi rumah imam, rumah Bilal Bilal tu pakai spender dia duduk basuh kereta. Pakai spender je. Ni bab aurat lah. Cerita bab aurat lah. Jadi Bilal tu tak dosa. Yang dosa orang yang tengok. Yang dosa tu orang yang tengok. Dia gitu. Kalau kita, sebab tu keluar hukum orang main bola ni dekat stadium. Tok Arab ni pakai jubah pergi tengok bola minat . Tapi pemain dia pakai seluar pendek. Pada waktu itu stadium itu adalah rumah bagi pemain. Pada waktu itu penonton adalah tetamu. Kalau tetamu tu tengok pada aurat, bukan tengok bola, tengok pada aurat, dosa pada tetamu. Bukan dosa pada pemain. Dia jadi gitu. Hukumnya jadi gitu. Jadi kita pun Bilal pakai elok sikit tapi tak apalah. Nanti kita cerita pasal aurat ni mungkin perempuan dengan perempuan aurat dia pusat dengan lutut dia. Kalau sesama muslim. Kalau bukan muslim, penuh. Dia penuh. Dia gitu. Dia gitu. Biarlah orang cakap berjejeran, bergoyang-goyang sekalipun kalau sama muslim, tu tempat dia. Tahap dia. Dia ni dalam bab aurat. Gitu. Contohlah nanti kita ada masa yang lain kita sambung sikit lagi . Ada dalam bab aurat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.